Okey guys, kembali lagi untuk Sembang Kencang Extra Time minggu ni. Semalam baru FAM umumkan dua perlawanan persahabatan ni, boleh dikatakan macam preview lah. Preview untuk game bulan 9 nanti. Kita ada dua game yang dah confirm friendly di China, iaitu menentang 6 September akan menentang pasukan Syria yang menduduki tangga ke-94 dunia, dan juga pasukan China pada 9 September yang menduduki tangga ke-80 dunia. Sebelum ni ada ura-ura ya, sumber rapat, sumber yang boleh dipercayai. Sebenarnya kita dengan Mesir dah, dorang dua-dua tim dah agree untuk kita lawan Mesir di Mesir, tapi FAM tak dapat cari tim satu lagi yang untuk untuk dua-dua friendly di sana. So sekarang FAM terpaksa batalkan dan FAM confirm dengan China dan confirm dengan Syria yang akan ada dua perlawanan persahabatan di sana. Syria akan lawan China, Malaysia akan lawan dua-dua lah. So ini aku rasa satu good move untuk FAM, sebab aku rasa ini adalah perlawanan persahabatan yang tepat. Sebab apa? Macam sebelum ni, after habis je draw World Cup qualifier tu, kita sempat interview Kim Panggon. Kim Panggon kata dah nak menuju perlawanan kejohanan yang besar ni, seperti kita ada kelayakan, of course kita ada Pesta Bola Merdeka bulan 10 nanti. Bulan 11 kita ada kelayakan Piala Dunia, Piala Asia bulan 11, bulan 12. Dan juga bulan 12 tu antara detik-detik terakhir persiapan untuk kita ke Piala Asia 2024 nanti di Qatar. Kim Panggon kata skuad yang ada sekarang ni, dia tak boleh nak ubah 100%. Dia akan ni dia bagi hint, ni bayangan dia bagi hint, 80% skuad yang layakkan kita ke Piala Asia hari tu akan dikekalkan, dan mungkin dia akan ubah touch up sikit dan akan tengoklah mana player yang boleh di slot inkan masuk. So kita nak nanti untuk group qualifier aku akan cerita lain lah. So ni aku nak cerita pasal tim pasukan Syria dan China dulu. Okay guys, kita nak cerita pasal tim Syria dulu. Tim pasukan Syria sekarang ni menduduki tempat ke-94 dunia dan dikendalikan oleh, aku rasa, seorang jurulatih yang sangat legend, iaitu Hector Cooper. So aku rasa mungkin fan bola era 1997 ke era 2005 mungkin kenal lah dia. Dia pernah membawa Valencia, Inter Milan, Real Mallorca, Real Betis. Mungkin kejayaan dia yang aku ingat lah, dia bawa Valencia 2 tahun berturut-turut masuk ke final Champions League. Okay guys, untuk tim Syria ni sebenarnya untuk rekod pertemuan, kita bertemu sebanyak 4 kali. Last kita menang dengan Syria adalah tahun 1978, iaitu Pesta Bola Merdeka. Kita menang 5-2 time tu, 1978. Lama aku pun tak lahir lagi. Lepas tu ada 3 rekod pertemuan terakhir, kita tewas ketiga-tiganya. Pada tahun 2014 kita lawan 2 kali, iaitu pada bulan November kita tewas 0-2 dan juga 0-3. Last kita jumpa Syria 2017, kita kalah hanya 2-1 di Stadium Hang Jebat time tu. Untuk friendly dengan Syria ni, aku rasa keputusan yang tepat FAM ambil. Sebab apa? Kita di kelayakan Piala Dunia nanti kita akan grup dengan Oman dan Kyrgyzstan, dan untuk di Piala Asia nanti pun kita ada grup dengan Bahrain dan juga Jordan. So negara-negara Arab ni kita tahu diorang mempunyai fizikal yang sangat baik. Ini mungkin boleh menjadi, aku rasa, perlawanan persahabatan untuk ujian lah, di mana kita akan berdepan dengan player-player macam ni nanti untuk kelayakan Piala Dunia, untuk kelayakan Piala Asia dan juga Pesta Bola Merdeka, aku rasa kan. So untuk aku, Kim Panggon mungkin macam aku cakap tadi, jadi aku cerita buat Malaysia sikit, mungkin dia nak uji lah pemain-pemain kita, ataupun nak uji pemain-pemain Syria ni mempunyai fizikal yang lebih besar daripada kita. Lepas tu untuk rekod Syria juga sebenarnya, diorang pun bersetuju nak lawan dengan kita. Sebab apa nanti di qualifier FIFA World Cup, diorang pun grup bersama dengan Korea, Japan dan juga Myanmar ataupun Macau. Mungkin untuk on paper mungkin Myanmar akan layak lah. So dia nak uji tim-tim Asia Tenggara macam kita ni. So aku rasa dua-dua akan dapat good advantage ataupun dapat kelebihan lah, apa yang kita nak sebenarnya. So untuk aku, Syria ni, kalau tengok last 3 friendly dia, diorang Syria pun lawan dengan tim-tim daripada Asia Tenggara juga. So yang terakhir diorang punya latest friendly, diorang kalah dengan Vietnam 1-0. Lepas tu diorang lawan Bahrain, diorang kalah juga 1-0. Dan friendly yang 3 terakhir diorang menang dengan Thailand 3-1. So aku rasa dia memang nak uji tim-tim Asia Tenggara ni, sebab kita tahu mungkin tim-tim Asia Tenggara macam Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia sekarang ni tengah meningkat naik. So aku rasa banyak tim-tim yang nak cuba kita punya kita punya tim lah. Aku rasa ini satu benda yang baik untuk tim kita, untuk tim daripada Asia Tenggara. Mungkin dah membuka mata orang luar, tim-tim Asia Tenggara pun sedang meningkat naik. Dan untuk mungkin last call up daripada Syria ni, sebenarnya bila aku check balik, ramai juga player-player dia main dekat luar, tapi sekitar Liga Bahrain,
ada Liga Qatar, ada Liga Bangladesh. Tapi aku tertarik satu player ni, dia bermain dekat Liga Korea iaitu dia main untuk FC Seoul. Nama dia Hosan Haish. So dia baru je, tak banyak caps dengan Syria, hanya 4 ke 5 caps je. Aku rasa ni mungkin menjadi player tumpuan lah untuk perlawanan Malaysia menentang Syria nanti. Okay guys, untuk tim China sebenarnya sekarang ni diorang berada di ranking 80 dunia dan dikendalikan oleh Alexander Jankovic, iaitu jurulatih daripada Rusia. So untuk China ni, kita untuk rekod pertemuan, kita bertemu sebanyak 14 kali dan kita hanya menang sekali je dengan China, 9 draw dan 5 kalah lah. Of course aku rasa kekalahan yang paling aku ingat sampai sekarang, di mana kita menjadi tuan rumah Piala Asia di Bukit Jalil. Sebab aku time tu aku form 1 tak salah aku beli tiket RM30. Malaysia dibantai 5-1 time tu. Gila time tu. Baru sempat Malaysia, korang boleh tahu lah sini macam mana kan. Dan untuk aku, untuk rekod pertemuan ni, last kita menang dengan China adalah 1980, iaitu kita menang 3-1 1980. Aku pun tak lahir lagi kan. So lepas tu untuk 3 rekod pertemuan terakhir, of course untuk third last ni kita kalah di Bukit Jalil sebagai tuan rumah untuk Piala Asia 5-1. Lepas tu 2009 kita ada lawan juga, kita draw 0-0. Dan juga paling latest kita lawan adalah tahun 2012. Lama juga kita tak lawan China, 2012 kita kalah 2-0. So aku rasa ini mungkin China pun memandang tinggi dekat kita, dia bersetuju untuk friendly dengan kita. Sebab apa aku rasa? Untuk China sendiri, sebab nanti di grouping FIFA qualifier dia akan group dengan Korea, Thailand, Singapura atau Guam. On paper aku rasa Singapura obviously lah akan layak ke round seterusnya. So untuk China ni dia akan group dengan Thailand dan juga dengan Singapura untuk tim Asia Tenggara. Sebab tu aku rasa diorang setuju untuk friendly dengan kita, nak menguji kita punya kekuatan tim-tim Asia Tenggara ni. So untuk China juga sebenarnya aku rasa quite good sebab baru-baru ni aku check diorang ada main untuk Cup East Asian Football Championship. Dia macam kalau kat kita macam piala AFF lah, diorang pun ada piala diorang. So baru-baru ni China dapat nombor 3, Japan jadi juara dan juga South Korea tahun 2022. So untuk aku juga Japan, Korea, China, Hong Kong, macam Korea Selatan ke Korea Utara ke Guam, Macau. So diorang ada cup diorang sendiri. So aku rasa specifically, of course kita pun ada group dengan Korea. So aku rasa mungkin nak bezakan China dengan Korea jauh lah, tapi aku rasa daripada segi game style, gameplay, fizikal orang mungkin sama macam China. So aku rasa ini good juga untuk kita untuk menguji pemain-pemain kita di China. China ni dia agree untuk friendly dengan kita sebabkan diorang akan group untuk World Cup qualifier nanti 2026 dan juga Piala Asia 2027. Sebab apa? Thailand sama group dengan diorang dan juga Singapura dan Guam. Aku on paper Singapura obviously akan layak. So aku rasa diorang nak uji tim-tim Asia Tenggara ni. Sebab aku cakap tim-tim seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia dah sedang meningkat naik. So aku rasa tim-tim luar dah mula pandang tim kita. So aku nak kembali nak sentuh sikit pasal tim Malaysia ni. Sebenarnya aku rasa aku bersetuju dengan FAM. Apa FAM buat, dia memilih tim-tim yang betul untuk friendly. Bukan kita nak lawan tim Timor Leste ke, tim Laos ke. Bukan nak memandang rendah tim lain, tapi aku rasa tim persediaan macam ni sangat-sangat perlu. Dan aku rasa sebelum ni kalau aku pergi tanya-tanya orang FAM pun, dia kata Kim Panggon memang sangat teliti untuk memilih pasukan-pasukan yang dia nak uji untuk kata apa ni, persediaan sangat rapi. So aku rasa Malaysia bulan 9 ada friendly yang ni dah sangat baik. Lepas tu bulan 10 ada Pesta Bola Merdeka dan bulan 11 ada kelayakan Piala Dunia tu. Tu game penting lah. Opening kita lawan kat Bukit Jalil, kita lawan Kyrgyzstan. So 3 mata tu sangat wajib. Dan juga bulan 12 aku rasa ada juga kelayakan sebelum kita nak ke Piala Asia 2024. So untuk Kim Panggon sendiri sebenarnya macam aku cakap, tak banyak yang akan diubah. Aku rasa almost 80% pemain yang layakkan kita ke Piala Asia akan kekal dekat squad ke Piala Asia nanti. Cuma mungkin yang boleh ditouch up ni cadangan aku je, mungkin boleh ditouch up. Sebelum tu kita tahu dengan Faizal Halim digantung kan, 1 bulan dah confirm, 3 bulan lagi mengikut dia punya kelakuan. Tapi aku rasa sedikit sebanyak mungkin akan merencatkan ataupun merosakkan plan Kim Panggon. Of course macam aku cakap preview aku sebelum ni, position yang dah lock sebenarnya Arif Aiman, Miki di belah kanan, di belah kiri tu. Tapi bila Miki tak ada mungkin mengganggu sikit lah aku rasa. Kalau sebulan mungkin bulan 9 Faizal Halim boleh main. Cuba kau bayangkan kalau dia ditambah lagi sehingga 4 bulan. Sedikit sebanyak of course kalau orang kata training dengan perlawanan international yang tinggi, intensity yang tinggi sangat-sangat berbeza.
berbeza untuk pendapat aku sendiri. So aku rasa Kipanggun sendiri mungkin dia dah mula risau, dan mungkin ini ujian terbaik dia bulan 9 ni. Kalau Faizal Halim tak dapat beraksi, dia boleh pencuba pemain-pemain yang aku rasa layak dipanggil. Of course aku rasa for now ni, after Sukan C, after Power 23 tu, aku nampak T Saravane menunjukkan satu kualiti yang sangat baik. Aku rasa 2-3 game terakhir ni pun J Partiban menunjukkan kualiti yang sangat baik lepas dia balik daripada injury. Dan ramai yang pemain-pemain yang disebut, aku banyak kali aku ulang, Hong Wan, Kipanggun, tolong tengok video aku. Hong Wan tu antara player yang aku nak sangat dia beraksi untuk pasukan nasional. Sebab aku pernah tengok orang berdebat, ada kata, ada setengah-setengah budak Twitter kata, Hong Wan tak layak, dia pun main bila kena pressing, dia dah kelang kabut. Guys, come on guys, Hong Wan tu kualiti EPL guys. So aku rasa, dan ada juga pandit-pandit yang menyokong Hong Wan harus diletakkan dalam skuad utama. Sebab kita tahu Kipanggun gemar gunakan Syamir. Sebab macam aku cakap sebelum ni, Syamir seorang central defensif yang agresif, yang akan pergi pump, dia akan matikan gerakan lawan, akan tackle bola. Tapi Hong Wan bukan jenis macam tu. Hong Wan jenis yang kalau kau main build up play daripada bawah, player macam dia sangat diperlukan. So aku rasa kualiti Hong Wan tu, biar Hong Wan dengan Syamir, Kipanggun ada dua variety central defensive midfield yang berbeza. Itu untuk pendapat aku lah. So untuk yang lain, mungkin masa kelayakan Piala Asia tu mungkin Feroz tak ada. Dan aku boleh bayangkan untuk kesebelasan yang kat belakang tu, Shihan memang dah lock, Kobe Ong memang dah lock belah kiri, Diongku center back memang dah lock, Mat Davis belah kanan memang dah lock. Aku rasa tengah tu mungkin akan diisi oleh Feroz lah. Sebab Feroz ataupun Syarul Sa'ad. Tapi Syarul Sa'ad season ni jarang bermain. Aku nampak memang tempat tu bakal diisi oleh Feroz. Itu untuk pendapat aku lah. Dan untuk tengah, aku rasa variety banyak. Sebab untuk tengah variety banyak sebab kita dah naturalize Paulo Josue, Hendrik Dos Santos. Aku rasa dengan kembalinya Brandon Gunn, dah sihat macam kelayakan Piala Asia, Brandon Gunn tak ada. Tapi aku rasa dengan kembalinya Brandon Gunn, aku rasa kualiti, stamina, mentality, leadership atas padang perlu ada dalam skuad ke Piala Asia. Dan untuk striker, aku rasa mungkin pendapat aku, prestasi ini ataupun sebelum video ni keluar pukul 12 malam je lagi, transfer window dah tutup. Kalau Syafiq Ahmad tak berpindah ke klub lain, mungkin tempat dia bakal hilang untuk skuad striker utama. Aku rasa Darren Lock tetap akan dibawa. Sebab aku rasa Paulo Josue, Kipanggun dah banyak kali uji dia sebagai false nine dan menjadi. Dan aku nampak Kipanggun bakal gunakan Paulo Josue juga untuk false nine. Dan mungkin kalau Romel sempat di naturalize, aku rasa kekosongan tu akan diisi oleh Romel, Paulo dan Darren Lock. Mungkin Syafiq Ahmad akan kehilangan tempat ke skuad Piala Asia. Walaupun 26 player boleh bawa, tapi nak bawa ke semua mungkin tak boleh lah. Dan satu lagi nama yang aku nak sebut adalah Safawi Rashid lah. Of course Safawi zaman-zaman, mungkin zaman stand tu aku study lagi kot, 2017, 2018, zaman prime Safawi tu gila lah. Aku rindu nak tengok zaman prime dia tu. Dan mungkin sekali lagi, kalau Safawi kekal di JDT dan kurang minit permainan, dia juga aku rasa mungkin bakal kehilangan tempat dia juga. So aku sayang lah sebenarnya Safawi, Syafiq Ahmad, diorang ada kualiti yang baik. Ni mungkin perbezaan yang kau boleh nampak apa itu dapat minit permainan di kelab ataupun international dan hanya berlatih intensiti tinggi. Aku rasa mungkin ada setengah tak setuju aku, tapi kau boleh tengok game lawan Papua tu lah, kualiti Arif dengan Miki macam mana, decision making diorang, diorang punya awareness, diorang punya gerakan, diorang punya split second punya decision tu sangat penting di perlawanan sebenar. Bila kau banyak kali main perlawanan sebenar, kau akan jadi biasa. So itu pendapat aku. Tapi untuk Safawi dengan Akia, diorang tetap favourite player aku. So diorang tetap kena, aku rasa Safawi lah. Akia aku rasa season ni dapat banyak juga dia main kan. Aku rasa dah banyak kali masuk, at least 15 minit, 20 minit terakhir dia akan masuk. Untuk Safawi sendiri, aku harap sebelum pukul 12 tutup ni, at least dia, kalau dia dapat keluar, kalau dia tak dapat keluar, at least kat JDT tu dia at least dapat macam Akia 10 minit, 20 minit terakhir. Walaupun 2-3 game, at least dia dapat rasa perlawanan sebenar tu. So itu saja pendapat aku. Maaf mungkin ada yang tak setuju. Ini hanyalah pendapat. Dalam bola sepak, tiada siapa betul, tiada siapa salah. Setiap pandangan orang berbeza. So hormat. Kita dalam bola sepak ni, kita bertukar pendapat, bertukar idea untuk memajukan bola sepak negara kita. Siapa lagi kalau tak berdebat pasal bola sepak kita, takkan negara jiran nak berdebat pasal bola sepak kita kan. So kita sendiri akan berdebat. Tapi berdebat, mengkritik, jangan sampai menghina. So jumpa next preview akan datang. Ciao guys.